Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana dapat bersama pada petang ini. Insya-Allah pada petang ini kita akan sambung saya akan sambung perbincangan syarah kepada akidah Ahlussunnah pada perkara yang ke-78 muka surat 594. 594 perkara yang ke-78. Ahlussunnah menyuruh kaum muslimin untuk sabar ketika mendapat ujian atau cobaan, bersyukur ketika mendapat kesenangan, serta redha terhadap pahitnya qada dan qadar Allah Subhanahu wa taala. Jadi tajuk ini dibuat sebagai satu peringatan sebabnya banyak sangat ayat-ayat Al-Quran dan hadis-hadis Nabi yang sebut perkara ini. Cuma dalam kitab ni dia sebut sebahagian saja. Ini memang cukup banyaklah dalam Al-Quran. Sebab itulah dianggap ia menjadi satu perkara yang sangat penting dalam konteks seorang yang beriman, seorang Muslim itu. Tiga perkara sini. Mana sabar indal musibah, syukur ketika dapat kesenangan, dan juga redha, mana terima seadanya ujian Allah yang Allah telah takdirkan kepada kita. Itu tiga perkara. Kemudian di bawah ini disebut beberapa contoh daripada ayat Al-Quran berkait dengan tiga perkara tadi. Misalnya dalam surah Al-Imran ayat 200 itu Allah berfirman, Ya ayyuhalladzina amanu isbiru wa sabiru wa rabitu wattaqullaha la'allakum tuflihun. Wahai orang-orang yang beriman, isbiru, bersabarlah kamu, wasabiru, dan kuatkanlah semangat kamu menghadapi ujian itu, warabitu, dan bersiap siagalah untuk menghadapi perang sabilillah. Itu makna warabit. Itu makna warabitu. Sini tepat disebut, tetaplah bersiap siaga di perbatasan negeri untuk menghadapi musuh dan sebagainya. Walaupun tidak berlaku peperangan, kena ada siap siaga. Itu makna rabitu. Wattaqullah, dan bertakwalah kepada Allah, la'allakum tuflihun, mudah-mudahan kamu akan mendapat kejayaan. Ringkasnya ayat ini, kalau kita nak ambil tadabbur satu poin saja, ini arahan khusus daripada Allah kepada orang-orang yang beriman. Beriman dah, kemudian dia kena buat beberapa perkara. Dalam ayat ini sebut 4 perkara. Isbiru, makna sabar. Sebab orang beriman ni, kita kira orang beriman ni orang baik dah. Tiba-tiba Allah suruh sabar. Apa suruh sabar tu? Maknanya mereka akan diuji. Allah sabar. Jadi apa ni kita kata orang beriman ni, beriman belaka semua beriman. Selagi akidah dia tak rosak. Kenapa suruh sabar? Kerana dengan sabar inilah dia akan meningkat darjat seseorang dalam agama. Itu perkara mudah. Jadi maknanya mereka akan diuji oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kena sabarlah. Jadi kalau orang beriman tiba-tiba dia tak ada berasa ujian, itu ada tak kena tu. Dia tak mari masjid, relax dia tak ada buat apa-apa. Orang ngaji kalau ribut dia ada sepuluh hujan walaupun tak hujan pun. Tu ada juga setengah orang gitu. Tak ada, relax dia. Supaya tak ada akhirat ni lepas dia. Ada setengah orang begitu. Wasabiru, sabiru ni daripada kalimah sabara juga.
Tapi di sini maksudnya kuatkanlah kesabaranmu. Yang ni perkukuhkanlah, perhebatkanlah dia punya semangat itu. Sebab nak menghadapi sesuatu bencana ni, kita kata sabar, dia kena semangat kuat. Kalau semangat tak kuat, reboh lah kita kata. Tu. Warabitu, dan perkukuhkanlah kekuatan, ketenteraan dalam keadaan bersiap siaga. Itu makna warabit. Hal ni tidak melibatkan semualah. Ini melibatkan tentera. Walaupun dia ada perbincangan dia. Kalau mengikut fiqh, kalau negara kita diserang, semua kena terlibat mengikut keupayaan masing-masing. Kita kata kita dah tidak tentera ni pun akan ada peranan bila negara kita diceroboh. Itu dia lain. Itu dia ada hukum lain. Yang keempat, wattaqullah. Kalau anda nak terjemah mudah mengikut Imam Malik, wattaqullah ni, kamu jagalah hukum halal dan haram. Itu hak paling ringkas kepada ittaqullah. Ataupun takutlah kepada Allah dengan melakukan semua yang dia suruh dan meninggalkan semua yang dia larang. Baik. Perkara tu kalau kita buat dengan erti kata yang sebenar, kita akan diberi pangkat sebagai muflihun, orang-orang yang berjaya. Dalam hadis disebut orang yang muflih ni dia akan berada bersama Nabi dan Rasul di hari akhirat. Baik, sabda Nabi. Di ayat Quran, ini sabda Nabi pula. Nabi kata, ajaban li amril mu'min, inna amrahu kullahu khair, wa laysa dhaka li ahadin illa lil mu'min, in asabatuhu sarra syakara fakana khairan lah, wa in asabatuhu darra sabara fakana khairan lah. Nabi kata sesungguhnya keadaan orang beriman ni memang mengkagumkan. Sungguh mengkagumkan, sungguh menakjubkan keadaan orang yang beriman. Sesungguhnya semua urusan dia, semua keadaan berlaku pada dia, semua akan dapat kebaikan. Dah hak tu semua keadaan dia dapat kebaikan. Hak ni untuk orang beriman saja. Orang tidak beriman tak akan dapat. Gapo dia contohnya? Dia barulah Nabi sebut. Orang beriman ni kalau dia diberi kesenangan, dia gembira dengan nikmat yang Allah berikan, dia tunjuk dalam bentuk syukur. Alhamdulillah dia kata. Syukur ni lepas ni kita bincang. Lagu mana orang tu syukur tapi kedekut hangit? Lagu mana? Lepas ni dia bincang. Sebab kedekut sikit-sikit beli kau ni hangit ni. Tu beratlah. Lepas ni dia ada sebut. Kita tengok lepas ni. Tu bahasa Kelantan tu parut tu. So lagi hangit letong. Tu ada juga tu parut lagi. Lagu mana tu? Apakah mencapai maksud syukur ke tidak? Selepas ni dia bincang. Dan itu kebaikan lah. Mana bila dapat nikmat dia akan syukur pada hari itu kebaikan. Begitulah juga bila dia ditimpa musibah, kesusahan, Allah uji dengan malapetaka, dia sabar. Mana dia tabah menghadapi, tak terjejah hubungan dia dengan Allah dan hubungan dia dengan manusia. Dan itu pun kebaikan, boleh pahala semuanya mana. Ni kalau hadirat nak tengok enggak, boleh tengok dalam kitab Riyadhus Salihin. Ada kitabus sabri, babus sabri, tu tak silap 8 ke 9 hadis. Imam Nawawi mari, kalau tengok dalam Syekh Utsaimin tu syarah tu, dia bincang cukup menarik. Dia bincang cukup menarik. Misalnya Nabi sebut antaranya seseorang yang Allah matikan, Allah ambil nyawa orang hak paling dia sayang, misalnya anak dia. Orang anak 10 mati seorang, sedih juga tapi tak serupa dengan anak seorang kedik-kedik mati. Maya nak boleh tu Allah pahit orang kata. Pas ke Cina berobat misalnya. Boleh seorang tiba-tiba mati. Dia tak sama dengan anak 10 orang mati seorang. Mati 3-4 orang boleh kira enggak ada lagi lain. Sedih belaka. Ni. Jadi maknanya sabar pun dia ada tahap dia juga. Setengah orang tu siapa tak boleh nak lebih jadi gila. Depan rumah Hana tu masa pondok kenali tak ada dia lah. Kena tipu kan cerita tu gada tapak rumah tu. Lepas tu dia nyewa jadi tak kecek. Story kita tegur assalamualaikum. Waalaikumsalam nyo dia. Akhir sekali terpaksa berhenti muka dia cikgu. Nak mengajar mana main tak kecek gitu. Dah, apa tu? Sebab dia kena tipu ke saing dia. Habis tanah saka dia akhir duk mau sewa. Bila berhenti adalah pampas sewa tapi isteri dia terpaksa buat kuih jual. Nak kata gila dia pergi masjid muka dia orang bagus.
Pergi masjid tapi tak kecek kau ke. Anda tegur assalamualaikum gitu. Bahasa lebih kurang 5 tahun tekah kira senior dia lah dengan anak tu. Apa tu? Bini kata kena tipu. Ke pintunya tanah saka. Gada nak buat modal. Tak tahulah saya ditipu ngoti kau memang rugi dah peniaga bukan wallahu alam. Tapi berlaku kerugian tak siapa target siapa hilang tanah. Kita kata setahun tu nak kejadi gitu. Tak, manusia ni dia tidak sama. Ada setengah orang buat lagi tak apa. Tapi setengah orang gitu. Sebab itulah Nabi ajar kita. Antara kita kena minta, ya Allah, janganlah engkau uji aku dengan ujian yang aku tak boleh tanggung. Sebab kita ni kita tak tahu kita setahu mana kekuatan kesabaran. Tak tahu. Allah uji baru tahu. Betul lah Allah tidak uji orang beriman lebih daripada yang mampu. Tapi kadang-kadang berlaku gitu. Tu. Baik, cuba kita tengok. Jadi maknanya dalam hadis tu boleh rujuklah dalam kitab Riyadhus Salihin tu, Allah SWT beri syurga kepada orang yang sabar. Misalnya mati anak. Dalam hadis kan mati anak seorang. Lepas tu sahabat tanya, kalau 2 orang lah, siapa yang 2 orang? Kalau dia sabar, boleh sabar ni maksud dia boleh terima tanpa menjejah hubungan dia dengan Allah dan hubungan dengan manusia. Betul je, relax lah. Sedih tu sedih. Kalau boleh terima gitu, Allah akan ganti dengan syurga. Jelas sebut dalam hadis. Syarat kena sabar. Tu yang Nabi kata, mati anak pun dapat kebaikan khair. Tak kita kata mati anak. Orang tidak Islam pun mati anak. Tu Nabi kata pelik. Tak sama. Orang beriman boleh syurga. Tapi kalau orang tidak beriman boleh ke apa? Saja. Ni aku tu nanti dulu. Takut dia bertaubat. Tu nak ayat bunyi. Sebab tu Nabi kata ajaban li amril mu'min. Baik, seterusnya. Begitu juga tentang orang-orang yang sabar lagi bersyukur. Sabar, patut bersyukur pula. Maka Allah akan memberinya petunjuk. Allah akan beri hidayah. Maknanya hidayah sini hidup dia terdorong kepada kebaikan saja. Sebab tu kita tengok seorang bapa dia ni tak ada nampak ni benda-benda hudu. Orang duk sibuk kalut main saya cepat kaya, dia tak telitah benar tu. Tak boleh warna. Setengah orang tu 100 riyal boleh 1 juta. Bagi tak logik tu. Tapi ramai kau cerdik-cerdik saja. Cikgu, pak tua tak boleh. Duk harap situ. Tapi setengah orang yang biasa saja nampak tidak cerdik sana. Aku tak nampak bagi lagu ni. Apa tu? Allah jaga dia. Tapi setengah tu cerdik. Setengah tu cikgu besar. Pengetua. Dia main piano. Waktu nak sokor tu tak sebut kalau dia dengar apa dia sokor ni. Sebab dia kena parut tak terbit rumah. Malu hak orang. Nyari cari duit orang saya dia masuk dia kata masuk bawah dia. Rupanya dia suruh masuk supu-supu kekok sekali dengan dia. Dia mari jumpa anak kata, ustaz, dia ni muda lah sekolah Arab. Ustaz fikir balik lah. Mudah ya kita. Tak sebaca ayat Quran hadis ke apa? Logik ya. Negara Cina kaya, negara mereka tak boleh ui banyak ni pada rakyat dia. Siapa dia nak ui? Cuba. Secara logik. Rupanya manusia ni bila Allah tak jaga dia dia tak ada logik tu. 100 riyal modal boleh 1 juta je ya. Ana sebut ni ana sebab bagi kejut. Seorang ustaz tu nya keping kau ana tak tahulah ustaz ni yo kepingnya. 26,000 stok dia waktu. Dah main 100 riyal boleh 1 juta ke 26,000. Duk main kaya gitu. Anak dia mari jumpa anak dia mari jumpa tak boleh nasihat kau ustaz Din. Anak kata anak 2 kali dah jumpa dengan dia. Tak boleh ustaz ni atas pada riba ni lagi ni riba tidak setara ni tak terima dah tak. Besar bawah dia 1,000 orang lebih dah masuk bawah dia. Dia ingat tak dosa bagi lagu tu. Benda-benda lagu ni. Tapi kita tengok orang kampung biasa pun dia tak logik. Apa tu? Kadang-kadang kita kena faham tu nikmat Allah bagi pada orang walaupun tak kena tipu. Tapi orang cerita tu kena tipu. Bagi tak logik lah kau tu. Kalau boleh dah gitu ke tak? Kalau kita sebut bangsa orang maju dari dia dulu. Apa bobok dia tak kena tu kena kita. Apa? Tak cerdik. Kita kata dalam bahasa kita sebenarnya Allah tak jaga Allah biar. Jadi Allah tak witelitah. Tak logik tu. Tu ya. Padahal akal kita ni salah satu dia diguna untuk mikirnya. Dia fikir logik ke tak logik tu. Kecil atas batu jadi mah logik lah.
Malah kecek pelik lah, walaupun kalau sama saya kita kata. Nah. Patut mu dua butir tu tidak mah. Kan bunyi lain lah kecek gitu. Nah. Kalau mati tak ditanah kena cekok hak tobik tu. Bagai tak logik boleh kecek bagi lagu tu. Nauzubillah. Sebab itulah insya-Allah dengan keyakinan kalau betul-betul kita ke Nabi, insya-Allah Allah bui kita mikir ni waras. Waras. Tu kan. Allah bui dia petunjuk dunia akhirat. Baik, menurut para ulama bahawasanya iman itu ada dua bahagian. Ni pembahagian dia banyak. Pembahagian iman ni setengah orang bagi dalam bentuk ni. Ni bagi iman dalam bentuk. Ni salah satu bentuk pembahagian. Iman itu terbagi pada dua. Sebahagiannya adalah sabar dan sebahagian lagi syukur. Bila bergabung sabar dengan syukur, maka lengkaplah keimanan itu. Ulama tidak cakap saja sebab dia buat mari dalil. Ni. Cuba tengok. Jadi para ulama salaf berkata, sabar adalah sebahagian daripada iman. Sebenarnya ni kata-kata Nabi ni asal dia. As-sabru minal iman. Walaupun ialah tapi sebenarnya daripada Nabi lah. Kita tidak bincang dari segi kekuatan hadis. Allah mengumpulkan sabar sekali dengan syukur dalam Quran. Iaitu pada firman dia, inna fi dzalika laayat likulli sabbarin syakur. Sesungguhnya pada yang demikian itu terdapat tanda-tanda kekuasaan Allah. Ni orang kejadian alam semua sekali nikmat yang Allah berikan kepada kita. Bagi orang beriman tu tanda. Nak ayatnya kuasa Tuhan dan kesan daripada dia memahami itu sebagai kuasa Tuhan, maka dia akan jadi sabar. Sabar ni wazan dajjal tu lah. Kadzab. Kalau kadzibun mana pendusta. Tapi kalau kadzab pendusta besar. Sabirun mana orang sabar. Kalau sabar banyak kali sabar. Sabar semua. Itu mana sabar. Dia panggil sirah mubalaghah dari istilah dia. Sirah mubalaghah. Sabar. Syakur. Hak ni pun sirah mubalaghah. Dengan arti orang yang banyak bersyukur. Syukur sama dia. Kalau ada dua ni serentak dalam diri seseorang, maka hati dia sudah berinteraksi dengan baik tentang alam, tentang ayat Quran. Mana masuk molek tu dalam dada dia. Tu ayat ni sebut. Makna kalau orang beriman ada sabar dan dia ni sabar dan syakur, maka dia tu iman dia tu besar. Dan hak ni sebenarnya adalah satu pangkat kedudukan dalam agama. Cuma di dunia ni tak nampak. Kita kata dia tu dapat kita tak boleh nak kecek gitu. Moga hak ni kerja Tuhan. Kata dia tu dapat pangkat sabar dah tu. Mu tahu mana? Aku tahu lah. Dia tak boleh. Hak ni Tuhan jui. Raja jadi betul agama tak boleh. Tak boleh. Ni pangkat hak sebenar. Betul di hari akhirat dia akan duduk sama Nabi. Dia akan dikumpul fi zumratil anbiya wal mursalin. Tu dalam hadis sebut. Baik. Iman itu sendiri dibangunkan di atas dua rukun, dua asas, iaitu yakin dan sabar. Dua rukun ini Allah sebut dalam firman dia, wa ja'alna minhum a'immah yahduna bi amrina lamma sabaru wa kanu bi ayatina yuqinun. Dan kami jadikan di antara mereka itu pemimpin-pemimpin yang memberi petunjuk dengan perintah kami selama mereka sabar dan mereka meyakini ayat-ayat kami. Jadi kalau rakyat ni majoriti dalam ada sifat sabar dan yakin terhadap Allah, maka Allah akan lahirkan pemimpin yang baik untuk dia. Dan itu satu nikmat. Sebab pemimpin yang baik yang memerintah kita ni, itu tanda Allah sayang tu. Sebab tu dalam setengah riwayat, kalau Allah benci, salah satu bentuk hukuman Allah kepada masyarakat, Allah beri kepada dia pemimpin yang bermasalah. Itu salah satu. Jadi kita kena fikirlah. Boleh jadi kita kata kita ni baik, bapa tu hewi. Dak hak ni hukumnya dalam bentuk masyarakat, bukan individu. Maknanya kita rasa kita baik, tapi masyarakat kita ramai yang tidak baik. Ni antara bala yang disebut sebagai melata. Intisyarul bala tersebar bala ni. Hak ni kena berlaku orang beriman, orang juh. Sebab itulah dia kena ada konsep amar ma'ruf nahi munkar. Mana kita jaga kita saja, kita tak cawa kat orang, tak selamat juga. Itu yang dimaksudkan di sini.
Maknanya kita tetap dianggap bersalah kalau kita tak jaga juga orang lain. Kena jaga juga, bukan diri kita saja. Ini yang dimaksudkan. Dengan keyakinan, hak dikatakan yukinun itu, mereka yakin. Jadi dia gini, kalau orang tanya kita jadi yakin, memang sebut belaka, boleh sebut saya yakin. Boleh sebut belaka. Jadi yakin tu apa dia sebenarnya? Kalau kita tengok dalam kita ni, ana petik dalam, ana tengok dalam hak syarah As-Sailul Murajjab, salah adab syarah pada Adabul Mufrad tu, Najili. Dia syarah hadis Adabul Mufrad. Dia kata yakin ni maknanya kita percaya. Kita yakin Allah Maha berkuasa. Dan dengan keyakinan itu dia merubah hidup kita. Bukan kata yakin kita tidak. Dia merubah hidup kita. Jadi bertambah kebaikan, berlaku hijrah sikap dalam hidup kita. Tu baru kau yakin. Ni yakin maya dak. Nah, tu orang tak panggil yakin tu. Patut orang panggil gapo tu ustaz aku tu. Orang panggil enggo dia panggil. Tu orang panggil enggo. Dia tidak yakin. Yakin ni maknanya satu keyakinan kepada Allah. Jadi berlaku hijrah sikap dia panggil. Ataupun hijrah amal. Berubah jadi molek. Tu ulama kata makna yakin yang dikaitkan dengan pangkat itu. Contoh ginilah kita kata, misalnya wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yakin. Sembahlah Tuhan engkau. Makna semayalah ibadat paling besar sehingga datang keyakinan. Keyakinan lagu mana? Makna keyakinan di situ tu maknanya ibadat dia menjadi semakin hebat sampai ke satu tahap. Tetapi ulama kata yakin di situ maknanya mati. Tapi kuku mana pun sebelum mati keyakinan itu sudah subur sehingga ibadat tu bertambah sampai mati tetap berlaku pertambahan dan juga konsisten. Itu makna yakin. Sampai mati. Sebab itulah kita boleh terjemuh ayat tu. Sembahlah Tuhan, beribadatlah dengan sungguh-sungguh terhadap Tuhan kita sampai kepada kematian, sampai kamu meninggal dunia. Tu boleh gitu. Tapi golongan batiniah dia kata tak. Yakin tu bukan mana mati, yakin. Dia panggil ainul yakin. Dia marah tu pula. Sebab tu buat dia bila siapa tahap ni dia tak semaya. Dia panggil semaya dengan niat. Dia duduk senyap. Semaya tu. Anak pun jumpa dah jenis hak kena penyakit ni. Anak kata ke dia lah. Dia sebenarnya dia main kempen ayah anak. So masuk ajar dia. Kebetulan anak ada. Kebetulan. Orang panggil rezeki kita gitu lah. Kita pun kata ke dia. Jadi apa Nabi sebelum meninggal dunia nak bangun tak boleh pun sahabat papa himaya lagi. Makna Nabi siapa mati tak yakin. Kau lagu mana? Dia tengok atas bawah nak jawab payah kat dia. Tadi Nabi ni tak yakin lah. Sebab Nabi himaya siapa mati. Hari nak mati himaya. Cuma tak boleh himaya di masjid. Himaya di rumah. Kata tak betul demo terjemah ni kata. Patut tu anak tanya dia. Sebab tu kita kena ingat dia memang ulama kita buat panduan dia. Kita ni bila kita nak tafsir Quran mesti kita kena iktimak dengan ulama-ulama tafsir yang diiktiraf. Tu memang disebut dalam usul. Kalau ada seseorang tu dia tafsir Quran tanpa dia merujuk pada tafsiran sahabat, confirm salah. Dia tak rujuk pada sahabat, tak rujuk pada ulama tafsir yang diiktiraf oleh dunia ilmu Islam. Misalnya Ibnu Katsir ke, dia tak kelih pokok tu. Tak kelih ni ulama-ulama tak kelih. Pasti dia tafsir biasa ke dia? Bahasa Arab. Dia tengok kamu. Tu makna orang tidak beriktiraf. Dari segi usul memang confirm salah. Sebab apa? Sebab salah satu ilmu yang kita guna untuk tafsir ayat ialah mengetahui sebab nuzul. Sebab nuzul ni siapa ayat? Sahabat. Dia tak tengok tu. Salah, tentu salah. Sebab itulah tak apalah tu. Berat buat je. Tu dia panggil, kalau dalam istilah ngaji tafsir dia panggil tahrif maknawi. Sesiapa yang menganggap penyelewengan makna Quran itu halal, kafir itu. Bahaya dia. Sebab tu ana beringat ana wa idza batashtum jabbarin. Bak sakit lutut. Tengok batas tu makna ke dia.
Tak ada langsung bab sakit lutut. Kalau dia kata gini tak apa. Kita baca ayat ni, kita bertawassul pada Allah dengan ayat ni, amal soleh, minta Allah dengan berkat ayat ni. Itu tak apa. Mana-mana ayat boleh. Kita baca bismillah, masuk Fatihah, ayat pertama. Atau baca Fatihah, baca qul Allah, ya Allah berkat aku dengan ikhlasnya aku baca ayat ni, dengan berkat ayat ni, ya sembuh dalam penyakit. Itu tak apa. Orang panggil bertawassul dengan amal soleh kita. Kita tak kata ayat tu untuk obat sakit lutut. Sebab, bayarkanlah kita kata begitu. Pertama sekali, makna ayat tu pun tak kena langsung sakit lutut tu. Yang kedua, Nabi yang turun Quran ke dia pun tak pernah ayat. Tak ada ke sakit lutut sama Nabi? Nabi pun ada sakit lutut. Misalnya Nabi kecing sambil berdiri, tu salah satu kisah sakit lutut. Itu mengikut ulama. Tak boleh nak lepak. Terpaksa kecing sambil berdiri. Ada setengah kata kerana tepat tu tepat sapah macam-macam lah. Tapi ada kata Nabi sakit lutut. Sebab Nabi duduk sama kecing, tiba-tiba tu berdiri. Jadi ulama bincang lah. Ada kata dia sakit lutut. Tapi Nabi tak baca pula. Batashtum jabbarin. Kena berhati-hatilah. Tidak. Kita nak kecek agama ni kena tahu benda-benda lagu tu. Kalau tidak jadi meneh. Obat sakit. Ni angin Ahmad ni ada obat khusus pula. Angin Ahmad. Bahaya berlaku tu. Baik. Sebab itulah anda tengok cara yang praktikal menjadi ajaran Nabi dia disuruh dari syariat. Bila kita sakit kita berubat jumpa doktor, masa jumpa itu panggil ikhtiyar zahir. Boleh pahala dan kita kena minta dengan Allah, ya Allah berkat usaha aku ni untuk sembuh penyakit aku, berkat usaha aku ni ya Allah berilah kesembuhan. Doa pada Allah. Hatu agama kita boleh dua tu paling kurang. Orang panggil pahala usaha dengan pahala doa dan berharap pada Allah SWT. Sembuh tak sembuh tu tetap dapat dua ni. Kalau sembuh alhamdulillah, tak sembuh pun tetap dapat ni. Dan kalau sabar sama mati itu Nabi kata syurga. Tengoklah ni 8 hadis. Ataupun 9 hadis. Ataupun mungkin lebih, anda tak ingat tu. Tengoklah situ ya. Syekh Utsaimin bincang panjang lebar tu. Tu ahli sunnah lah tu. Orang ahli sunnah. Bukan ahli sunnah ni hadirat sakit kepala jumpa Tok Bomo. Anak nak puasa jumpa Tok Bomo. Habis jumpa Tok Bomo. Tok Bomo pun sakit kepala. Mana dia tu tak? Baik. Jadi dengan keyakinan seseorang akan tahu hakikat perintah dan larangan, ganjaran dan seksa. Tahu di sini tu maksudnya tahu dengan yakin dan berlaku dalam bentuk orang panggil apa dia? Action lah kita kata. Berlaku dalam bentuk perbuatan. Ada tindak balas. Itu maksud keyakinan. Bila dia yakin Allah Subhanahu Wa Taala suruh dia yakin Allah akan memberi ganjaran baik. Keyakinan itu menjadi motivasi yang melonjak dia untuk aku. Itu makna yakin. Kalau tidur jadi bangun. Tu keyakinan gitu. Ataupun kalau dalam bahasa mudah setengah kalau pokok falsafah dia kata keyakinan yang disebut dalam Quran ni dia menghasilkan satu tenaga. Tu. Pokok falsafah dia kata gitu tenaga. Kita panggil energi tu. Tenaga. Potensi yang ada di kita tu dia jadi subur waktu. Hak tu makna yakin. Para sahabat Nabi tak takut kepada dia tengok saya dia tu. Sebab kalau kita baca hadis ni ada sahabat Nabi tu kena tetok tu hampir putus dua tu tubik habis segala organ ni dia kena atas ni masuk pedal tu dia sakak di tulang hari-hari terbuka. Cuba bayangkan kalau kita tengok, tapi dia bila tengok tu kan dia jadi timur minat nak lagu tu juga biar dia boleh tunjuk depan Tuhan. Tu keyakinan tu masuk keyakinan. Tu bukan kata tengok tu lari tak kelip-kelip tidak. Ni pelik ni. Jadi sahabat Nabi ni ulama kata dia telah mencapai hakikat yakin. Sebab tu pelik. Satu kali lagi peliknya kalau sekali kita kata saya nak bakal saya ni sahabat-sahabat biasa sahabat sebab kita lah kita biasa. Orang tak ambil pun hadis dia pun tak riwayat hadis pun, orang tak rujuk buat agama, cuma dia ni pengikut setia Nabi. Hak tu pun boleh siapa tinggi ketemu ke sanggup mati kerana agama. Padahal sahabat biasa kadang-kadang nama pun tak ada dalam sejarah, cuma tahu sahabat ni cuma tidak disebut nama. Semua ahli syurga. Bapa siapa ketemu. Bagi anak ni sebut ulama sebut berkat ittiba sunnah. Tu
Lepas ni muka surat sebelah tu dia buat ni intipati dia. Ni yang penting Dia kata sabar dibahagi pada 3 bentuk. Ana ada sebut sama tu lah. Kita sabar ni masa susah. Masa senang tak sabar ada. Yang pertama, sabar dalam melaksanakan perintah dan ketaatan. Ni dia panggil istiqamah. Buat baik. Ataupun dalam setengah ulama kata as-sabru 'ala ta'ah. Maknanya istiqamah melakukan ketaatan. Sabar dengan mana istiqamah. Ni yang pertama. Yang kedua, sabar dalam menahan diri dari perbuatan dosa dan maksiat. Maknanya boleh melakukan maksiat tapi dia tahan diri dia. Dia boleh buat. Ni dia panggil as-sabru 'anil maksiat. Menahan diri daripada melakukan maksiat. Tu sabar juga. Orang biasa ngopak bila nak akan buih mulut. Dia tak usah ngopak lagi. Dia jadi kacing lidah. Sebab dia ni kecek ngopak sama. Dia jadi tak sedap, rasa macam pahit mulut lah. Orang biasa ngopak. Supaya orang biasa isap okok lah. Orang isap okok kena putih tu berat kat lah tu. Bergetar, pahit macam-macam. Aku cari coklat secekok. Tak ciman pula. Ilah tu. Tu. Ni yang kedua ni orang panggil menahan diri daripada melakukan maksiat. Ni dia panggil as-sabru anil maksiat. Sabar daripada maksiat. Jadi makna sabar ni luah. Tidak semua orang Melayu kita faham. Makna kita sekak, kita tahan, kita tak buat maksiat tu makna sabar dalam konteks syariat. Yang kedua. Yang ketiga, sabar dalam menghadapi cobaan dan ujian yang pahit. Ujian. Bila kata ujian ni makna kira-kira dalam bentuk musibah lah. Ni as-sabru indal musibah. Maknanya kita mempunyai kekuatan diri menghadapi ujian Allah tanpa terjejah hubungan kita dengan Allah dan manusia. Tu makna sabar juga. Makna 3 jenis sabar. Benda ni berlaku dah di kita, cuma kita tak tahu pembahagian ni. Orang Melayu kita sabarlah. Bila mana tu? Aksiden, kebakaran, banjir, sabar. Tu yang dia guna. Maknanya kalau kita faham ni kita boleh guna kena sabar mari masjid ni. Tu. Apa maksudnya? Kena istiqamah. Bagi terasa malas, terasa itu sikit, kena mari. Tu makna sabar. Kena sabar Syekh, jangan ngopak, kena sabar. Tu maknanya tahan diri, jangan mengopak. Betul tu penggunaan tu dalam konteks agama. Sabar Syekh, jangan isap okok. Acak kali sebut ni niat atas sebut benar tu. Sabar kita kata tak sabar. Maknanya kita suruh dia tahan, lah. Pok darah lagi Mekah setahun nak buti isap okok, tapi kena dah penyakit orang. Allah ni tinggal sebelah. Tak itu dah tak boleh tubik rumah. Kesal daripada tu. Dia sebut kerana maksudnya dia kata aku ni jadi gini ke rokok. Dia sebut kerana tak usah lah isap okok mung dia tu. Tapi dia bukti. Nekak dia sampai pergi Mekah, dia pergi kerja sana. Setahun juga. Lepas tu dia ceritalah nampak putih rokok. Dia sekali lega curah mata tu. Nak boleh ke bukti, tapi boleh bukti. Tapi bukti pun dah kena dah. Paru-paru ni sudah terjejah dah. Tapi kok mana dia sempat bukti. Dan umur dia pun berapa 80 lebih. Tapi lah ni tak boleh tubik rumah, mata pun terjejah. Tapi kesal dia nya tu lah. Dia sebut kerana tu tu makna boleh bukti. Boleh bukti. Baik, seterusnya. Okey, habislah bab 3 tu. Jadi maknanya selepas ni biar kita guna kalimah sabar ni biar lebih luas daripada penggunaan biasa. Biar sesuai dengan agama kita. Baik, syukur ni adalah pangkal iman. Pangkal iman ni maknanya asas lah. Asas. Dan dibangunkan di atas 3 rukun. Bila kata syukur ni dianggap sebagai asas iman, makna syukur ni dia ada 3 rukun. Jangan kita hanya sekadar syukur ni alhamdulillah saja. Kita tak kena. Itu satu saja. Baik. Okay, kita baca dulu patut ana buat kesimpulan. Sebab setengah ulama dia simpul betul lain. Hak sini kita baca ni. Bila kata syukur itu dibangunkan di atas 3 rukun, dan ketiga-tiga rukun ni bila digabungkan dia menjadi asas kepada iman. Gapo dia hak mula-mulanya? Pengakuan hati bahawa semua nikmat-nikmat Allah Subhanahu Wa Taala yang dikurniakan kepadanya mahukan kepada orang lain pada hakikatnya semua daripada Allah. Sebab kita tengok nikmat kita boleh kadang-kadang nikmat kita dapat tu melalui ibu bapa kita. Kadang-kadang nikmat tu kita boleh melalui majikan kita.
Kadang-kadang nikmat yang kita boleh hasil daripada kita kerja. Kadang-kadang kita tak tahu tiba orang mari. Jadi nikmat tu zahirnya nampak manusia, melalui manusia berlakon. Betul. Tapi orang beriman, orang faham sungguh, dia semua tu dia nampak hakikatnya Allah cuma sebab itulah Nabi ajar bila kita nak terima kasih pada mak kita, pada orang baik pada kita, kena sebut dulu alhamdulillah. Hak hakikat. Hak orang lain tu sebab. Hidup di dunia ni melalui sebab. Sebab tu Allah buat sebab. Cikgu kita pandai, boleh ilmu. Setengah orang tu ngaji tak pandai-pandai. Cikgu tu juga ngajar. Bukan kata jin tanah ngajar. Nah. Cikgu tu ngajar pun. Tapi tak reti-reti. Nak buat lagu mana? Muka Tuhan tak pergi. Jadi benda-benda gitu kena faham. Jadi dia syukur tu, dia faham tu. Sebab itulah dia tak nampak orang. Alhamdulillah Tuhan, terima kasihlah cikgu mengajar saya. Tapi alhamdulillah. Cuba tengok cara agama tu. Yang kedua, tu syukur tu. Yang kedua, dia menampakkan nikmat tersebut. Dia tidak susuk nikmat, dia tunjuk dengan maksud syukur juga. Dan menyanjung Allah Subhanahu Wa Taala atas nikmat tu, buat kesyukuran. Alhamdulillah berjaya projek dia buat tu dengan cara tidak rasuah, dengan cara tidak haram, dengan cara halal, boleh juga projek dia bersyukur. Panggil kita kata jamu orang-orang masjid sebagai syukur. Tu tak apa. Ini termasuk dalam wa amma bi nikmati rabbika fahaddits. Bukan dengan maksud riak, tidak, tapi dengan maksud syukur. Dia ingat tu. Maknanya syukur tu dia jelmakan dalam bentuk tabarruk, khairat, sedekah dan sebagainya. Tu yang kedua. Yang ketiga, menggunakan nikmat yang Allah kurniakan itu untuk dijadikan sebagai wasilah taat kepada Allah dan beribadat dengan benar hanya kepadanya. Misalnya dia aktif bersedekah, bantu orang tu buat amal-amal kebajikan yang melibatkan harta, bukan sekadar zakat wajib itu saja. Tu tiga ni, bila ada tiga ni, maknanya sini ana simpulkan berdasar ulama lain sebut, hakikat syukur mengikut istilah adalah dia menyentuh hati. Hati kita memperakui nikmat Tuhan, hati kita. Yang kedua, lidah kita sebut alhamdulillah, syukur, terima kasih banyak wahai Allah. Baca Quran tu banyak. Dia guna lidah. Tak syukur. Yang ketiga, dia buktikan dengan anggota zahir. Kita kata buat makan jamu orang, bui ke anak yatim, bui ke masjid. Dia habis harta sebahagian dia bui dalam tu. Tu tiga perkara. Maknanya syukur yang sebenarnya dia tergabung hati, lidah dan anggota zahir. Barulah orang panggil syukur sebenar. Ni boleh rezeki banyak, syukur. Kedeku. Tu makna tak tercapai masuk syukur yang sebenar. Kalau gitu syukur tu hanya sebahagian kecil saja. Tu tidak jadi kuat iman dengan syukur gitu. Kalau iman nak jadi kuat, dia kena tiga-tiga ni. Tu. Dan hak ni dalam kitab. Hak kita akan baca. Sebelum kiamat ni kita akan baca kitab tu. Dia panggil kitab Minhajul Qasidin tu. Dia bincang panjang. Bincang panjang. Tu ya. Sebab tu saya takut sangat nak baca kitab tu. Saya terus ni nak takut baca kitab tu. Apa? Bahaya. Dia kira tu. Jadi gitu. Sebab kitab tu hanya wak ngajar. Wak ngajar kitab tu kita seolah baguslah kitab ni. Yang sabar dan syukur adalah faktor penyebab bagi pelakunya untuk dapat mengambil manfaat dari tanda-tanda kebesaran. Orang yang ada syukur dalam konteks tiga perkara tadi, kalau dia baca Quran pun lain. Dia hayat Quran, dia tengok alam ini pun dia nampak kehebatan Allah. Maknanya hati dia boleh berinteraksi dengan makhluk Allah sehingga timbul Allah tu maha berkuasa. Tu kesan dia. Jadi sukat pendidikan Nabi beri pada kita ni, dia menjuruh kepada tauhid lah. Dia menjuruh kepada tauhid. Tu orang panggil syukur sebenar. Jadi kalau syukur sekadar alhamdulillah gitu saja, tak akan capai. Duk kerah pedas itu. Walaupun dapat nikmat banyak, apa sebab syukur dia tu saja alhamdulillah, lidah saja. Jadi sabar dan syukur adalah faktor penyebab bagi pelakunya untuk mendapat manfaat daripada ayat-ayat Allah. Ayat ni ada dua. Dia panggil ayatullah al-makru'ah, ayatullah al-manzurah. Ayat Allah yang kita baca Quran ni hadis, tu wahyu. Selagi ayat yang kita tengok alam ini, wa ilal ibli kaifa khuliqat. Dan tengoklah kepada unta bagaimana dia. Wa ilas sama kaifa rufi'at. Dan tengok langit bagaimana Allah ciptakan tanpa tiang.
Wa ilal ardi kaifa sutihat. Nah, wa ilal jibal kaifa nusibat. Bagaimana Allah pacakkan dia punya gunung ganang itu. Itu dia panggil ayat manzur, ayat yang kita tengok. Dia kalau hati ni sentiasa syukur dalam 3 bentuk tadi, dia akan boleh faham tu. Sebab itulah sahabat Nabi dapat ni. Tak ada sebab lain kerana dia ikut belakang Nabi setakat dia boleh. Dia tak tanya dah. Kalau buat gini tak boleh kau. Dia tak tanya gitu. Nabi buat lagu, Nabi buat gitu. Secerdik Sayyidina Ali tu gitu juga. Ingat ada Hana sebut sebelum ni lepas dia ambil wuduk dia minum air, ingat tak? Minum pula sambil berdiri, masa ambil duduk. Masa nak minum bangun. Tak pelik. Bayangkan berdiri gitu. Sebab dia sebut tak ada cerita. Dari riwayat. Asal ceritanya tabi'i minta dia buat praktikal wuduk. Kita nak tengok. Minta lah. Sayyidina Ali ni memang alim besar ni. Sahabat pak kira. Lepas Sayyidina Osman dia. Jadi saya kata boleh. Buat mari air. Bural bekah. Inak. Saya pulang ambil. Duduk lepas tu ambil. Oh sahabat. Jadi tabi'i duduk kelih. Lepas dia ambil. Cebok guna tangan. Tidak kata curah. Dia memang guna tangan. So dah tak ada air lebih tu. Dia bangun. Dia minum. Kejut anak murid. Wana tu guru hijab lagi. Saya Nali kata, memang aku pun perasa mempelik lah. Kau tengok aku buat ni masa ambil duduk lepas tu bangun. Minum pula. Padahal cebok orang tangan tu. Saya Nali kata, mu tahu kau apa aku buat gini? Sebab aku tengok Nabi buat gini. Aku tak tahu apa. Yakinnya. Asal sebab Nabi buat mesti molek. Oh dia tak situ. Jangan guna gitu untuk orang lain. Walaupun. Jangan guna untuk orang lain gitu. Tak boleh. Untuk Nabi boleh. Jangan kita kiyah kepada orang lain. Itu tak boleh. Waktu kiyah dia yang timu dia panggil kalau buat gitu. Jangan kiyah. Dia kata Nabi buat gitu untuk guru kita tanggung sobat dia besar. No, kata no, sobat no. Kita buat gitu tak boleh. Hak ni untuk Nabi. Jadi Senali kata Nabi pernah minum walaupun dari segi pekohnya banyak kau lah kita boleh bicara tentang pekoh tu. No. Jadi anda nak sebut Senali tu yakin semua dia minum. Yalah kalau dari segi pekoh nak ayatnya air lebih wuduk ni boleh ambil wuduk pula. Lepas tu air tu bersih, suci dan menyucikan. Air tu tidak najis. Lepas tu yang ketiganya air yang kena kulit orang beriman tak jadi kotor. Nak ayatnya kulit orang beriman ni bersih. Tu banyak dari segi pekoh tu. Maknanya tidak berlaku musta'mal tu lagu tu. Banyak perkara pula timbul dari segi fake itu. Tu. Cuma kalau kita lihat dari sudut keyakinan tadilah. Aku pun tak tahu berapa Nabi minum. Tapi aku minum sebab Nabi minum. Sebab Nabi kalau dia buat, tentu. Tak usah tanya lah sahih kodok. Moga tu memang sahih. Sanak patut saya nali pun dia tengok sendiri. Dia bukan dengar orang-orang. Mana kita boleh kata kalau Nabi jelas bahawa Nabi pergi sebelah kanan, wajib kena ikut sebelah kanan. Tak boleh ikut sebelah kiri. Salah. Tadi. Itu memang melanggar sunnah secara terang-terangan kalau buat hijab lagu tu. Baik. Kita pergi lagi. Masuk pada poin yang ke-79. Ambil sikit lagi sebab kita pun mula itu. Baik, cuba kita tengok. Perkara yang ke-79. Ahlus Sunnah wal Jamaah mengajak manusia kepada akhlak yang mulia dan amal-amal yang baik. Serta melarang dari akhlak yang buruk. Ni. Sebelum kita bicara tu, anak-anak perjelas tajuk dia ni. Orang ahli sunnah wal jamaah ni sifat dia mengajak kepada kebaikan. Dia buat kebaikan. Dia buat baik, dia bina diri dia dengan akhlak yang baik dan dia bukan berpada dengan dia baik, dia nak orang lain baik juga. Sebab itulah dia aktifkan amal ma'ruf nahi munkar dalam kehidupan dia. Sama ada dari segi percakapan, dari segi cara memikir, cara tindakan, pergaulan, habis komplit. Semua nak baik. Tidak dinafikan di celah-celah tu ada kesalahan. Sebab tu dalam agama kita ni anda sebut ni sistem umum. Di hari akhirat ni orang yang masuk surga tu kerana banyak orang baik. Rahmat tu kata kunci lah. Jadi maknanya orang kata masuk surga semua ada dosa laka tu. Bapa tersenarai balik surga? Sebab orang baik lebih banyak. Sebab tak nak kata kalau ada orang kata dia kata Allah hamba ni sehingga hamba tak pernah buat salah. Sebab tu hamba tanya. Tak, saya tanya. Nak natu kau lagu tu. Dia kata hamba ni nak yang ngerti ni ikhlas ni tak pernah ingat buat dosa. Kita kalau anak dia kata ni masalah dia ni. Tak pernah ingat buat dosa.
Maknanya orang ni ada setidak 3 orang putus, lebih pada 3 orang putus. Kalau setahun tu kecek. Sebab apa? Baik, kalau kita baca kitab, ulama sebut, bahkan kita tak pernah jumpa seorang ulama bila dia tulis kitab, dalam mukaddimah tu dia kata semua maklumat dalam kitab saya ni benar belaka, tidak ada yang tidak benar melainkan benar belaka. Tak ada seorang ulama kecek gitu. Sebab apa? Tak pernah jumpa. Sebab tu nak kata kalau ada jangan baca kitab tu. Misalnya ada ulama tulis kitab, dia pun tulis mukaddimah, prakata penulis. Dia kata kitab ni maklumat semuanya benar, tidak ada yang tidak benar melainkan benar belaka. Dan saya memberi keyakinan, saya iltizam benar dan semuanya benar. Jangan siapa pun kata tak benar, semua benar. Kalau dia iltizam begitu, itu makna dia tu bermasalah besar dalam hidup dia tu. Memang tak ada. Apa? Kalau adanya setakat mana? Mudah-mudahan Allah SWT memberi kebaikan dengan usaha saya. Setakat yang saya maksud, saya cuba dah untuk iltizam, untuk mengemukakan riwayat hadis. Tu pun orang kritik lagi. Sekadar tu memang ada. Imam Bukhari pun sebut itu. Dia tak kata benar, cuma dia kata dia usaha dah. Kalau ada kesilapan tu lulah perbetulkan. Macam-macam. Tawaduk dia tu. Tu ulama kita. Pada ulama tu hidup dengan Al-Quran, dengan hadis. Jadi sebab itulah rahmat. Sebab tu kata rahmat Allah ni, dia masuk ke orang dalam syurga ni dengan rahmat dia, dan rahmat itu dia berkait dengan amal. Amal tu sebanyak mana? Sistem umumnya amal lebih banyak, amal baik lebih banyak daripada tidak baik. Lepas tu tak usah tanyalah, tak boleh kau kalau amal sikit Tuhan nak masuk syurga juga. Kita kena baca ayat innallah la yukhliful mi'ad. Allah tidak mungkin janji. Dia kata dia akan masuk syurga orang yang ada sifat-sifat ni. Siapa dia tak ada sifat tu akan masuk neraka. Dia sebut nak kekal dan neraka pun ada. Kalau kita baca lam yakunil ladzi pun boleh. Pada innal ladzina kafaru tu. Orang kafir tu musyrikin apa? Masuk neraka jahanam, kekal dah. Dia katakan syar tu. Syarul bariyah tu nak. Khairul bariyah. Tu sistem tu. Dan kita yakin Allah tidak menyalahi janji. Sebab gini ulama kita dia tak cuba elok. Kita membuat kenyataan yang menunjukkan ada hukum kepada Allah. Asy'ariyah pun kata gitu. Jangan kita buat kenyataan seperti mana pokok Khawarij Mu'tazilah dia kata bila seseorang itu buat baik wajib Allah masuk dalam syurga. Itu jadi ada hukum kepada Allah. Ahli sunnah tak kata gitu. Sebab dalam keyakinan kita ni Allah ni dia boleh nak masuk syurga tapi dia tak akan buat kita moga dia janji. Tapi kita tak kata, tapi ahli sunnah sebenarnya tak kata wajib. Bila orang tu cukup syarat lebih banyak kebaikan daripada kurang, wajib Allah masuk dalam syurga. Tu Mu'tazilah yang kecek gitu. Kita tak kecek gitu. Sebab tu kita ke mana baik tahu mana pun dengan rahmat Allah. Kita letak gitu. Tu beradabnya orang beriman. Ahli sunnah. Baik, cuba kita tengok lagi. Rasulullah diutus mengajak manusia agar beribadat hanya kepada Allah. Hanya kepada Allah Subhanahu Wa Taala sahaja. Dan salah satu fungsi Nabi, tugas Nabi ialah memperbaiki akhlak manusia. Sebab manusia ni ada dah akhlak. Cuma Nabi baiki. Kalau ada silap-silap Nabi baiki dan Nabi beri nilai tambah. Dan kalau ada manusia tak boleh faham dengan akal dia, akhlak tu, Nabi sebut, Nabi beri, Nabi maklumkan. Tapi kebanyakannya akhlak tu ada dah. Cuma bagi nilai tambah. Ulama kata nilai tambah paling besarnya dia panggil upgrade kebaikan dengan iman. Banyak orang tidak Islam. Ini ada dalam internet. Dalam internet ni anda tak pasti. Dia ni antara aktivis dalam politik juga. Orang Cina lah dia ni. Dia ada antara persoalan pokok liberal pun tanya ni dalam internet. Dia kata apakah Tuhan dia bernama Allah itu akan memasukkan ke dalam neraka orang yang baik cuma dia tidak Islam? Tu ke Allah yang bersifat dengan Ar-Rahman? Dia tanya jawaban. Orang kafir dia ni memang baiklah, derma, tolong orang, tak pernah jadi dia anggap warga negara terbaik lah. Tiba-tiba Allah masuk neraka kerana tidak Islam. Dr. Zakir Naik pernah ditanya, dia kata memang Allah memang kata gitu. Lepas tu apa masalahnya? Dia awak nak masuk surga ke tak?
Ada nak masuk surga, ikut tu. Ikut tu. Baik, dia tak setuju, tak sepakat. Mudah dah tu tak sepakat. Jadi hak Tuhan awak dalam agama awak kata Tuhan awak kata mana? Mudah dah tu sakinai. Dia sibuk sangat nak masuk surga ni lah. Lepas tu duk marah ke Tuhan kita. Tuhan awak kata mana? Tak ada ayat. Dah Tuhan kata dah dia kena beriman dulu syarat ada masuk surga. Tu kalau masuk neraka pun tak kekal dengan sebab iman. Beriman lah, apa masalah? Nabi pernah sebut kafir Quraisy, kalau kamu beriman, apa kerugian kamu? Tak boleh nak ayat. Cuba ayat. Kalau kamu beriman, apa dia kerugian kamu? Cuba ayat. Tak boleh nak ayat. Dia kata tak boleh nak dedah orang. Boleh. Dedah di rumah dengan suami. Bapa tak tidak benarkan dedah. Ada sebab-sebab dia. Dah rugi ke tak? Apa ni, tutup aurat ni rugi ke tidak? Nabi pernah tanya kafir Quraisy Mekah, tu je selok orang dia tu. Cuba ayat rugi ke dia. Nabi kata khiyarukum fil jahiliyah, khiyarukum fil Islam. Kalau kamu ni jadi pemimpin hebat, jadi jutawan, ahli korporat besar semasa jahiliyah, masuk Islam pun kekal status kamu tu. Harta kamu tidak akan diceroboh pun, bahkan dijaga oleh kerajaan lebih daripada tu. Gapo dia rugi? Sebab tu bila berhujah dengan Nabi, selok ke apa dia? Tak boleh jawab, rugi ke dia? Patut terbukti pula orang yang masuk Islam, pemimpin semua jadi pemimpin pula dalam Islam. Sebab tu kita tengok kenapa hal ni, mana-mana pemimpin zaman Nabi, hak jelas ada kecerdikan, ada bakat. Nabi tidak sia-siakan bakat dia. Nabi beri jawatan, memang dia mampu. Dia layak. Sebab tu Nabi kata orang yang mempunyai kelebihan di zaman jahiliyah, dia akan dapat kelebihan tu juga masuk Islam. Tak hilang kelebihan, sudah using lah. Kerajaan tak rampah pun harta dia. Kalau lah ni kan, misalnya takut masuk Islam kena bayar zakat. Bayar zakat tak kena dah income tax. Enggak, kalau demo tak bayar zakat kena income tax. Supo tak ada gapo pun. Tak ada gapo. Hak terbuktinya ramai pokok dia ikut sistem perbankan Islam. Ada dia kata, hati jadi tenang, ada kecak gitu. Tu gitulah. Jadi baik, penting setahu mana akhlak ni dia bincang panjang sini ni sebenarnya. Sebab kalau dalam kita ada Mufrad tu 16 muka surat dia bincang tentang akhlak ni saja. Okey, anda nak ambil yang terakhir. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut ni sebagai asas. Nabi kata innama bu'istu liutammima salihal akhlak. Dalam setengah riwayat makarimal akhlak. Nabi kata, ni ana terjemah mudah untuk kita mudah faham. Nabi kata tak ada sebab lain. Tujuan utama aku diutuskan oleh Allah untuk manusia ni untuk baiki akhlak manusia, untuk mengangkat kedudukan akhlak. Tu tujuan aku. Sebab itulah ulama mengatakan berdasar pada hadis ni ayat Quran, akhlak dalam Islam ni 100%. 100%. Dia tidak kata akhlak dalam Islam dalam juzuk dengan ibu bapa saja, kada dengan Allah pada akhlak. Semua melibatkan semua aktiviti manusia. Akhlak ketika bersendirian, akhlak ketika di khalayak, akhlak kita dengan Allah, akhlak dengan Rasul, akhlak semua ada. Akhlak ni. Tu yang pertama. Yang kedua, akhlak ni menjadi punca orang tertarik dengan agama. Tidak nak tengok semaya kita, tak penting bagi dia. Akhlak kita. Kita bercakap, kita bertindak, lagu mana. Itu. Waktu sebenarnya yang menaikkan imej agama kita. Sebab tu perkara ni sangat penting. Hak lain tu kita bincang kemudian. Hak ni sangat menarik. Dia boleh menjadi satu motivasi untuk kita membuat semakkan diri dalam bab yang ke-79. Sebab bab kita ni dia ada 84 bab semuanya. Ni 79. Ya. Nak kau habis ni. Agak-agak sebelum mati dah habis lah, insya-Allah. Ingat ke akhirat sikit sebut gitu no. Mudah-mudahan Allah berkati kita semua. Aku qouli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.